Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi cikgu ucapkan kepada anda semua murid-murid Sekolah Kebangsaan Sulaiman bagi tahun 2021. Hari ini giliran saya sekali lagi untuk bersama anda semua untuk meneruskan sesi pembelajaran PDPR Bahasa Melayu tahun 2 pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin ingatkan sekali lagi, jangan lupa isi kehadiran di bawah pautan link yang telah pun cikgu berikan, kerana ini sangat penting membuktikan anda mengikuti kelas PDPR pada ini. Okey, baiklah. Jom kita belajar. Jangan buang masa lagi. Masa semua dah tak sabar nak belajar. Jom belajar. Okey, baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2, di mana kita akan teruskan dengan unit 18, iaitu tajuknya adalah Mesrai Alam Amalan Hijau dalam Kehidupan, di mana kita akan meneruskan berkenalan dengan kemahiran menulis, iaitu menulis jawapan bagi soalan bertumpu dan soalan bercapah. Mesti ramai tak tahu apa itu soalan bertumpu, apa itu soalan bercapah. Jadi kita akan berkenalan dengan mereka itu. Soalan bertumpu. Soalan bertumpu adalah soalan yang memerlukan jawapan yang tetap dan juga terhad. Itu kata kunci dia. Tetap dan terhad. Okey, manakala soalan bercapah pula adalah soalan yang memerlukan jawapan yang pelbagai dan juga terbuka. Pelbagai dan terbuka. Okey, apa tujuan soalan bertumpu? Yang mana ianya untuk menguji daya ingatan dan juga pemahaman seseorang. Okey, untuk menguji daya ingatan dan juga tahap pemahaman seseorang itu. Manakala kalau kita tengok pula soalan bercapah ini adalah bertujuan untuk menguji pemikiran pada pelbagai aras dari rendah hingga ke tinggi dan juga penilaian seseorang terhadap sesuatu perkara. Di mana soalan bercapah ini, tuan-tuan kamu tak ada jawapan yang salah. Semua jawapan itu adalah benar-benar dan betul-betul juga. Tak ada yang salah. Okey, kita tengok contoh soalan bertumpu. Apakah contohnya? Okey, sepertinya contohnya, bilakah tarikh kemerdekaan negara kita? Dia takkan berubah tarikh merdeka. Daripada zaman cikgu belum lahir, mak dengan ayah awak kecil lagi, tarikhnya sampai sekarang tetap sama, iaitu 31 Ogos tahun 1957. Okey, ataupun soalan lain kalau kamu, cikgu tanya, siapa nama ayah awak? Awak cakap, boleh tak awak cakap jawapan dia? Nama ayah saya, nama ayah saya, awak ambil nama ayah orang lain. Boleh tak boleh kan? Ya, jadi itu soalan bertumpu. Kalau soalan bercapah pula, contohnya, apple tu manis ke masam? Kalau cikgu cakap manis, betul. Kalau dia cakap masam pun betul. Okey? Baiklah, seterusnya kamu boleh buka buku teks awak, di mana kita akan meneruskan aktiviti kemahiran menulis di bawah tajuk Amalan Hijau dalam Keluarga. Baiklah, di buku teks itu kamu dapat lihat di mana ada 3 kotak, iaitu tentang keluarga Alice yang mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okey, yang dalam kotak tu kamu boleh baca perlahan nanti lepas ni. Cuma kita tengok kat situ ada 4 soalan, di mana setiap soalan itu ada soalan bertumpu dan juga ada soalan yang berbentuk bercapah. Kita tengok soalan yang pertama. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Okey, yang tu soalan bertumpu Kenapa? Sebab dia hanya merujuk kepada keluarga Alice tu amalkan apa benda. Dia tak boleh pelbagai, yang ditulis saja. Kedua, mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Juga soalan bertumpu. Setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Jadi dia tanya pendapat. Dia tanya pendapat, soalannya berbentuk bercapah. Boleh pelbagai jawapan. Dan akhir sekali, jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Itu juga soalan bercapah dia. Tak ada betul. Tak ada yang salah, semuanya betul jawapannya. Okey, dan kita teruskan lagi.
Okey, berdasarkan kepada kenyataan daripada buku teks tadi kat bawah itu ada soalan dan aktiviti yang akan kita buat adalah kalau kamu baca di bawah itu, apakah aktivitinya? Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, kita akan buat sama-sama dan kamu boleh tulis salin semula ya soalan dan jawapan di buku tulis. Okey, soalan pertama. Pertanyaan dia adalah, apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Jadi jawapannya, keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Soalan ini adalah berbentuk soalan bertumpu. Ya, betul. Ya, jawapannya mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okay, soalan yang kedua pula, dia kata apa? Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Soalan bertumpu. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga untuk menjimatkan tenaga elektrik. Ya. Okey. Juga soalan bertumpu ya di situ dan kita pergi kepada soalan ketiga iaitu soalan tentang pendapat. Setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Okey, bila ditanya pendapat, jawapan dia mesti ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Okey, jadi jawapan cikgu, setuju. Kerana amalan keluarga Alice dapat menjimatkan pengurangan tenaga, mengurangkan pencemaran alam dan juga mengurangkan penggunaan bahan kimia. Lepas kita dah cakap setuju ataupun tidak, kita kena nyatakan alasan kenapa kita setuju, kenapa kita tak setuju. Tak bolehlah setuju tapi tak tahu kenapa tak tahu. Okey, soalan yang keempat pula ya. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Disuruh kita jelaskan apa amalan hijau yang kamu amalkan kat rumah. Okey, macam cikgu, amalan hijau yang saya amalkan ialah mengurangkan penggunaan air sewaktu mandi. Cikgu memang mandi tak suka membazir air. Tengah apa ni, badan tengah, rambut tengah shampoo tapi air buka. Kan membazir. Okey, yang kedua, cikgu juga amalan hijau yang saya amalkan ialah mengitar semula barang-barang terpakai seperti pakaian, bekas-bekas plastik, surat khabar dan buku-buku lama. Kan kita ada kitar tong semula? Ingat tak? Okey, baiklah, selesai di situ. Okey, seterusnya boleh membuka buku aktiviti jilid 2 muka surat 40. Ya, kita akan membuat latihan di situ bersama-sama. Okey, sebelum tu kita akan baca dulu petikan di bawah dan juga fahami sebelum menjawab soalan. Kita baca sama-sama, tunjuk suara keluar mulut buka. Okey. Aktiviti 3A. Baca, fahami dan jawab soalan. Bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Gambar yang pertama. Di tempat tinggal keluarga Siha, terdapat sebuah kawasan lapang. Keluarga Siha bersama jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Gambar yang kedua, mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada bahan kimia. Baja kimia. Mereka hanya menggunakan baja organik. Okey, seterusnya gambar yang ketiga. Sayur-sayuran itu akan dipetik dan diagih-agihkan sesama mereka. Para penduduk tidak perlu lagi membeli sayur. Mereka mendapat sayuran segar dan percuma. Okey. Jadi berdasarkan petikan yang kita dah baca sebentar tadi tentang keluarga Siha yang menanam sayur pada waktu petang di kawasan lapang rumah mereka, kita akan jawab soalan yang ada di situ bersama-sama. Kita tengok soalan tu bertumpu ataupun bercapah. Okey, soalan yang pertama. Kawasan lapang itu terletak di mana? Okey, ini adalah soalan bertumpu sebab dia tanya kat mana. Okey, kamu cuba tengok kat mana dalam gambar pertama tu dia cakap. Kat
mana kawasan lapang itu terletak? Soalan bertumpu ya, ingat. Ya, jadi jawapannya kawasan lapang itu terletak di mana? Di tempat tinggal keluarga siha. Ya, okey. Okey, soalan yang kedua. Keluarga siha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Okey, ditanya bila bercucuk tanam ni? Soalan bertumpu. Keluarga siha dan jiran mereka bercucuk tanam. Bila dikata kat situ? Pada waktu petang. Betul. Masih lagi dalam gambar yang pertama jawapan dia. Okey, soalan yang ketiga. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Memang banyak sayur kat dunia ni. Tapi kat dalam cerita tu, sayur apa yang ditanam? Soalan bertumpu ya. Jenis sayur yang ditanam oleh mereka ialah kacang panjang, cili dan sawi. Hanya ada tiga tiga jenis sayur saja yang mereka tanam. Jangan kamu pandai-pandai masukkan lobak, brokoli, segala bagai. Okey? Seterusnya, soalan yang keempat. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Juga soalan bertumpu. Okey. Jadi jawapan dia adalah apa dia? Keadaan sayur-sayuran yang ditanam itu segar dan bebas daripada baja kimia. Segar dan juga bebas dari penggunaan baja kimia kerana dia guna baja organik. Okey, seterusnya soalan yang keempat, bagaimanakah keadaan? Okey, sudah. Soalan kelima. Okey, soalan kelima ini adalah lebih kepada soalan berbentuk pendapat. Jadi ialah soalan bercapah. Jadi cikgu, kita cuba baca soalannya. Mengapakah mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Mengapakah mereka agihkan? Kerana supaya setiap orang boleh merasai hasil cucuk tanam yang telah mereka tanam bersama-sama. Maknanya bila dah tanam sama-sama, bagilah sama-sama. Okey, soalan yang terakhir ini kita baca. Bagaimanakah keluarga siha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Okey, untuk soalan yang terakhir ini juga soalan berbentuk bercapah, mempunyai pelbagai jawapan. Jadi saya minta kamu buat jawapannya berdasarkan jawapan masing-masing. Bagaimanakah keluarga siha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Okey, cikgu nak awak semua cari bagaimana cara dia. Ya, ini adalah kerja rumah kamu yang kedua. Okey, boleh ya? Sila tuliskan jawapannya pada tempat kosong pada buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu muka surat 41 seperti yang kita buat tadi ya. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan. Kita dah ada dua kerja sekolah kerja rumah untuk awak siapkan. Tadi buku teks, sekarang buku aktiviti. Okey, seterusnya ada lagi. Sabar. Okey, seterusnya kita akan melihat pula pada buku yang sama, buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 di halaman 42. Saya ulang halaman 42. Halaman 42 iaitu aktiviti 3B. Okey. Kita baca sama-sama petikan yang ada di halaman tersebut. Aktiviti 3B. Baca, fahami dan jawab soalan. Buang secara betul. Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah di rumahnya. Noktah. Berhenti sekejap.
Tong kuning untuk mengisi sampah kering seperti kertas. Noktah, bukan koma. Tin minuman, koma. Botol kosong dan barangan plastik. Noktah. Berhenti. Tong merah pula untuk mengisi sisa makanan. Noktah. Sampah sarap di rumah Encik Zainal dibuang mengikut jadual pungutan sampah. Noktah. Sampah di dalam tong kuning dipungut pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat. Noktah. Sampah di dalam tong merah pula pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Noktah. Okey, tahniah ya. Okay, tanda baca kita kena betul juga ya. Bila membaca baru kita baca tu macam menarik. Okey. Tapi nak jadi pembaca berita dah besar, kena kuasai itu. Okey, sekarang kita tengok ada 4 soalan di bawahnya. Kita akan jawab bersama-sama di mana cikgu yakin ada soalan yang bertumpu dan ada soalan yang bercapah. Kita tengok soalan yang pertama. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil tu siapa? Okey, dia tanya soalan pertama, siapa yang dididik untuk buang sampah masa kecil-kecil lagi dah diajar cara buang sampah dengan betul lah. Siapa? Perenggan yang pertama dalam petikan. Ya, anak-anak siapa? Anak-anak saya ke? Anak-anak Encik Zainal. Okey, jadi semua boleh tuliskan jawapannya pada bahagian untuk jawapan yang soalan pertama. Okey, macam mana jawab? Kita nak tulis jawapan dia. Tak nak jawapan dia anak-anak Encik Zainal. Kita kena tulis dalam ayat Okey. Tengok betul-betul. Kita ambil semula daripada soalan itu dan kita jadikan ayat. Kamu tengok ya. Soalannya, yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu adalah anak-anak Encik Zainal. Okey? Boleh semua? Boleh ya? Ya, kamu hanya perlu ambil semula daripada soalan itu untuk jadikan pelengkap bagi jawapan yang diberikan. Okey, cikgu harap kamu faham Faham tak? Kalau tak faham boleh cuba nanti sebab susahlah kalau cikgu tak dapat jumpa kamu depan-depan kan. Tak apa. Kalau kamu tak faham, kamu boleh cuba hubungi cikgu akan cuba bimbing kamu. Okey, untuk soalan yang kedua, ketiga, keempat, sama juga macam yang latihan kita buat tadi, iaitu jawapannya ada di dalam petikan yang diberikan. Dan kat situ, 2, 3, 4 itu ada soalan yang bertumpu dan juga ada soalan bercapah. Okey, jadi yang 3 ini, yang ni cikgu nak kamu cuba buat sendiri sebagai kerja sekolah kamu yang ketiga. Okey, jadi kita ada 3 kerja sekolah. Yang pertama tadi kita dah buat sama-sama kat buku teks, salin semula. Yang kedua, kamu kena jawapan nombor 4 dan juga yang ketiga adalah kamu kena siapkan aktiviti 3B untuk soalan kedua, ketiga dan juga yang keempat. Okey, saya ulang kita ada 3 kerja sekolah hari ini yang buku teks, kemudian buku aktiviti 4A dan 4A, buku aktiviti 3A dan juga buku aktiviti 3B untuk bahasa Melayu. Okey, baiklah. Cikgu rasa cukup sampai sini dulu. Ada sebarang soalan boleh ajukan kepada cikgu dan cikgu akan sentiasa bersama anda sehingga jam 10.30 pagi ini. Okey? Baiklah murid-murid, nampaknya masa amat mencemburui kita juga lagi pada hari ini dan sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kelas kita PDPR Bahasa Melayu untuk tahun 2 bersama saya Cikgu Zari dan juga Cikgu Halifah. Cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan
sempurna dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyiapkan tugasan tersebut. Sebarang masalah boleh hubungi cikgu dan kita akan bertemu sekali lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, hari Khamis jam 8.30 pagi, dan diharapkan supaya anak-anak murid semua sihat dan sentiasa menjaga SOP. Baiklah, cikgu akhiri sesi pembelajaran hari ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan berjumpa lagi. Bye-bye.